Halo, Assalamualaikum. halo. Waalaikumsalam warahmatullah. Azani ke ni? Ya, saya. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Cikgu sihat? Alhamdulillah sihat. Dah makan dah? Okey, Alhamdulillah. Sihat ya. Okey lagi. Mai. Sihat ya, cikgu. Hmm. Okey, cikgu maklumkan hari ni kita punya tajuk peranan pesilat menyangkal negativiti masyarakat terhadap silat. Ya, betul. Okey. Okay. Hmm. Nak belajar silat lah apa semua ni. Okey. Jadi kita punya tajuk ni peranan pesilat menyangkal negativiti masyarakat ni kan. Panjang pula nak sebut ni. Tapi Ada. bila kita cerita pasal negativiti masyarakat ni, mula-mula kita kena define dulu definisi negativiti masyarakat ni. So kalau ikut macam Azani kan punya pandangan. So macam negativiti yang macam mana ni? So contohlah maknanya dia orang nampak silat ni macam kolot ke ataupun terlalu mencederakan ke macam mana? Cikgu pula tanya saya. Yalah, Okey, sebab kalau zaman saya lain dulu. Kalau macam zaman saya di IMT lah lain. So macam saya nak tahu juga maknanya kalau daripada mungkin pandangan masyarakat tu beza apa yang saya nampak dengan apa yang Izani nampak. So mungkin kita boleh share sikit lah. kalau macam pengalaman saya dulu, bukan dulu, sekarang pun budak perempuan mostly takut lah sebab dia orang cakap silat ni ganas. Hmm. Dan even budak lelaki pun bila dengar saya masuk silat dia orang macam oh perempuan masuk silat ganasnya dah tak ayu lah semua tu lah. Lepas tu lagi satu pasal um, kita punya latihan senjata tu lah, itu yang paling common lah. Orang tu Hmm. cakap kenapa belajar keris, pisau semua tu sedangkan sekarang kita dah ada pistol. Pistol tu kan lagi Hmm. practical, kita nak cederakan musuh pun dari jauh pun senang, ada silencer lah semua so musuh tak notice Hmm. lah. Kalau kita guna Hmm. keris kan kita kena dekat dengan musuh dulu barulah boleh cederakan musuh. So dia cakap Hmm. apa relevan tu macam tu lah lebih kurang. Okay. So tak ada yang kata silat ni mistik ke apa ke, tak ada lah. Ada juga tapi kalau budak you saya rasa tak jadi masalah kot. Selalunya orang luar lah. Hmm. Okay, jadi kalau macam kita boleh simpulkan bila cakap pasal silat ni, ada pandangan-pandangan negatif dalam silap ni, ada banyak lah. Contohnya macam yang tadi yang Azani dah beritahu tadi, terlalu lasak kan, especially untuk perempuan Hmm. ataupun um, lebih nampak macam kolot lah. Maknanya sekarang zaman senjata, kenapa nak kena bersilat lagi sedangkan orang dah pakai senapang, pistol apa semua. Um, Lepas tu macam benda tu mencederakan lah. Satu lagi, bila latihan, bila silat ni orang takut cedera. Kan? Kalau macam kita Betul. ingat tahun 2015 dulu, ada kes pesilat di Labuan yang mana dia buat demo dengan kawan dia tertikam. Kalau ingat lagi lah cerita tu. So benda-benda Ingat. tu menyebabkan pandangan masyarakat tu negatif. Oh, ada ni mistik lah. Ni mistik bukan tengok dia. Cikgu Syakirin dah bising dah tu. Ha. Okey. Okay, cikgu Uh, kita kita macam dah start dulu oh kita tapi macam saya pun tak pernah tak kenalkan diri dulu. oh ya. Yeah. Saya Azani daripada Gelang Communication and Mindset. Dan Hmm. ni pun kali kedua saya jumpa cikgu sebenarnya. Kan Oh, waktu okey. first time dulu kita orang jumpa cikgu dekat rumah cikgu Rizal waktu buat Hmm. kunjungan ilmu dan kita orang Hmm. belajar simbat dengan cikgu. So Okey. saya rasa ada yang tak pernah jumpa cikgu kot. Boleh tak cikgu kenalkan diri sikit? Oh, itu masa di rumah Cik Rizal tu tak nampak gelap lah. Ni dah nampak cerah sikit ha. Cantik orang dia. Okey. Wah. Okey, saya Fadli. Bersilat dah lama dari kecil. Cuma
sekarang ni slow down, banyak slow down. Dulu di merata tempat mengajar, tapi paling lama di MMU lah sebab saya pun pelajar MMU. So bekas presiden kelab MMU dan juga bekas ketua jurulatih di sana. Wakil MMU dalam segala pertandingan silat tu confirm saya wakil lah pada zaman tu. Adalah banyak dunia pertandingan. Dan kemudiannya sekarang pemegang bengkung hitam Gayung Malaysia. So dan tak ada apa-apa jawatan. So minta maaf kalau saya ada tak dapat menjawab banyak soalan pada malam ni, tapi kita cuba stick to the tajuk hari ni, iaitu peranan pesilat untuk menyangkal negativiti lah. Okay. Lagi banyak pengalaman. Okay, mungkin saya boleh share apa yang saya lalu dan juga apa yang saya nampak. Jadi mungkin tak sebanyak pengalaman orang lain, tapi saya cuba yang terbaik mungkin lah. Okay. So kita mulakan. Pada dah mula dah tadi, tapi tak apalah, kita mula lagi ni. Okay, pada yang baru datang. So macam kita tahu, silat ni dekat dengan budaya kita, salah satu budaya lah dalam masyarakat ni. Walaupun kita punya silat dah diiktiraf oleh UNESCO sebagai budaya kita, XPM kita pun iktiraf silat ni sebagai seni bela diri yang rasmi lah. Tapi ada juga yang pandang serong, macam yang tajuk yang saya dah pin dekat sini, kalau korang boleh tengok. Jadi pada pendapat cikgu, dekat golongan yang pandang serong ni, macam mana? Kan cikgu cakap cikgu pernah jumpa kan, tadi saya dah share pandangan saya, boleh tak cikgu share pandangan cikgu? Okay, bila kita cakap pandangan serong ni, pertama sekali kita tak boleh salahkan orang yang berpandangan serong tu. Sebab basically mulut, orang kata kalau peribahasa mulut terpayan memang tak boleh nak tutup lah kan. So bukan nak kata mulut dia orang mulut terpayan, tapi kita tak boleh, that is beyond our control. Maknanya kita tak boleh nak kontrol benda yang orang nak cakap. Tapi yang kita boleh tengok balik, muhasabah balik pada diri kita sendiri, satuan kita ataupun kelab ataupun komuniti kita sendiri. So dan pandangan serong tu sebenarnya berasas sebab ialah macam kita cerita tadi tahun 2015 yang mana tertikam kan. Lepas tu saya tak nafikan ada juga yang bersilat yang terlibat dalam pergaduhan, cedera tu memang normal lah kan. Lepas tu yang terlibat dalam benda-benda mistik pun tak nafikan banyak juga. So benda tu memang berasas bila ada masyarakat memandang serong tu. So apa yang kita cuba bincangkan pada hari ni ialah memang peranan pesilat tu sendiri, sebab kita memang tak boleh nak kontrol benda yang masyarakat fikir dah. Sebab benda tu memang suka atau tidak memang berasas. Memang berasas. Jadi kalau kita yang tak buat ni, macam ni kita nak sangkal, macam tak boleh lah masyarakat tu sendiri, walaupun nampak ada yang buat tapi tak semua yang buat. Macam ni kita nak explain dekat orang macam tu. Okey, jadi untuk perkara yang macam tu, sebenarnya ada beberapa benda yang mungkin saya boleh tolong gariskan, especially bila kita belajar silat ni. Seorang jurulatih tu sebenarnya dia kena tekankan lah apa benda yang perlu dibuat dan apa benda yang tak boleh dibuat. So benda tu mungkin saya boleh explain balik pada malam ni, benda yang seorang pesilat tu harusnya buat dan juga jangan buat lah. Yang mana yang orang yang buat yang benda-benda yang lain tu kita tak boleh nak kontrol juga kan. So basically kita, contoh macam Islam tu sendirilah kan, kita tahu Islam ni indah, Islam ni baik, tapi ada juga yang manusia yang memburukkan nama Islam dengan menjadi teroris dan sebagainya. So benda-benda macam tu kita tak boleh nak kontrol. So balik pada konteks silat ni juga, benda yang sama, kita tak boleh nak kontrol mana dan macam mana pun. Memang manusia ni mesti ada juga yang nakal dia ataupun yang tak betul sikit kan. So kita tak boleh nak buat apa dah dengan itu. Cuma kita boleh gariskan contoh yang saya cakap tadi, perkara-perkara yang kita kena elakkan dululah. So benda yang pertama sekali bagi saya yang perlu dielakkan ialah benda pertama sekali ialah perasaan taksub tu sendiri. Okey, taksub ni ni maknanya taksub terhadap silat ataupun taksub terhadap guru tu. So ada benda ni banyak berlaku pada silat. Dia tak ada, kalau tengok dia masyarakat yang lain, contoh macam taekwondo ataupun karate ataupun sebagainya,
jarang nampak benda macam ni. Tapi bila silat ni ada jenis pesilat yang taksub pada guru, taksub pada perguruan dia kata itulah silat dia yang terbaik sekali. Cikgu dia ni lah cikgu yang terbaik sekali, diturunkan daripada kayangan contohnya. Belajar terus daripada ilmu, daripada mimpi, ilmu laduni. So benda-benda macam ni yang sepatutnya yang pertama sekali yang tak boleh ada dalam silat tu sendirilah. Apa mistik-mistik dia orang ni. Tak habis-habis. So so bagi saya benda tu pertama sekali kita kena elakkan lah. Perasaan taksub dalam silat ni sebagai pesilat yang matang sebenarnya tak sepatutnya ada. Saya akui bahasa zaman saya pun ada je yang ada seorang dua yang terlebih nampak dia punya taksub dia tu. So kita cuba betulkan balik. So kita bagi tahu balik silat ni macam mana pun bukan terhadap guru ataupun pertubuhan tu sendiri, tapi balik-balik pada kita. Kalau kita berlatih, latihan lebih, kita hebat. Bukannya sebab kita belajar katakan silat A ni, okey, inilah silat yang paling hebat sekali, boleh menumpaskan segala jenis silat lain. Kalau macam pernah dengar lah skrip tu kan. Ataupun belajar silat B ni boleh terbang 200 meter. Okey, itu semua yang memang akan satu merosakkan. Sebab bila orang ni taksub, kita tengok seorang ni taksub, lepas tu dia jadi gila isim. Kalau macam dengar orang jadi gila isim semua kan, automatically orang akan nampak bila dia jumpa satu orang yang macam ni tu label, jangan masuk silat ni, bahaya. So bila dia taksub tu pula, tak boleh nak salahkan masyarakat 100% jugalah. Kita betul. Pun samalah, walaupun kita tak buat tapi ada orang buat, so terus ni lah. Jadi kita pun boleh jaga sesama kita jugalah. Betul. So macam kalau panjang sangat lah nama Azani ni, nama pendek sikit apa? Azhar, okey. So kalau macam Azhar ternampak kawan-kawan ke kan, tiba-tiba yang kawan yang terlebih dia punya taksub dia tu kan, mungkin Azhar boleh tegur juga, bagi tahu dia jangan taksub sangat bro. Kita kan silat ni tak silat tapi jangan taksub sangat. Jangan kita ingat yang ini paling hebat, sebab yang paling hebat sekali ialah kuasa Allah sebenarnya. Sebab mungkin kita rasa dia hebat, dia belajar yang ni hebat, dia belajar dengan cikgu ni hebat, dia belajar ilmu ni hebat, tapi sebenarnya ilmu tu semua tak ada apa. Ibarat setitik air di dalam lautan yang luas. Betul? Jadi itu benda yang pertama sekali lah. Memang jangan taksub lah. Sebab bila taksub ni macam-macam berlaku, lepas tu mulalah dia nak cari gaduh dengan orang lain lah. Sebab kata, aku dah belajar silat ni boleh mematahkan segala serangan silat gayung. Panggil pula silat gayung. Gaduh dengan silat gayung. Okey, boleh mematahkan budak silat gayung Patani pula. Lawan pula dengan silat Patani. Bila bergaduh pula, bila dia taksub tu jadi bergaduh pula. Okey. Okey, seterusnya patah balik tadi pasal soalan relevan tadi yang cikgu sentuh tadi tu. Okey, setengah orang cakap yang silat ni tak relevan macam senjata yang kita belajar tu kan. Jadi macam mana kita nak cakap ke orang macam ni yang silat tu masih lagi relevan? Maksudnya pelajaran senjata yang kita belajar tu masih lagi relevan. Kenapa kita patut belajar keris walaupun pistol dah ada? Okey, saya tak nak sentuh sebenarnya benda ni sebab saya ingatkan orang lain akan kupas silat ni punya relevan ke tidak kan. Tapi mungkin kita cerita benda mudah je lah. Kalau kita lihat MMA. MMA tu Azhar tahu kan MMA yang dia gaduh dalam ring tu kan. Okey, so MMA ni asalnya daripada zaman Greek dulu lagi. Daripada zaman Greek, lepas tu dia membawa kepada zaman sekarang lah. Dah setelah beribu tahun pun masih lagi relevan. So konsep yang sama juga, bukan nak cakap kita silat ni sama dengan MMA tu dari segala jenis aspek. Tapi silat, seni bela diri dari segi tak kisah daripada mana sekalipun, daripada Asia ke, daripada Eropah ke, daripada Jepun ke, daripada Arab Saudi, daripada Israel, Krav Maga ke, basically sama. Maksud saya sama tu ialah walaupun zaman dah tahun 2030 ataupun tahun 4000 ke macam mana sekalipun, masyarakat ni tetap akan wujud. Sebab dia bukan kepada kita nak berlawan, nak menang perang ke tidak. Tapi kalau kita tengok contoh macam Israel dengan Palestin ke apa kan. Contoh macam Israel, tentera Israel tu semua memang dia ajar Krav Maga. Semua dia ajar seni bela diri. Walaupun kita pakai senapang apa semua. Saya tak nak jumpa lagi kawan-kawan saya yang main pistol ni yang tak ada basic self defense secara mudahnya. Ataupun kawan-kawan saya di polis ataupun di tentera ni yang tak ada basic self defense. Dia mesti ada belajar juga. Belajarlah boxing ke, belajarlah taekwondo ke, belajarlah silat pun. Tapi macam mana pun
requirement bila dalam army ataupun dalam polis tu macam mana pun, first kali dia kena ada. Dia kena belajar juga dalam dia punya camp tu, martial art. So jangan ceritalah nak pegang pistol ke apa ke kalau tak ada tak ada self defense ni. So maksudnya sebelum memegang senjata yang sebenar, okey, ini kita cerita pasal masyarakat lah, kita bukan cerita pasal dalam konteks gayung saja. Untuk seorang ahli pertahanan negara, polis atau tentera, macam mana pun memang requirement dia kena belajar seni bertahan diri. So kalau orang yang tak belajar apa-apa, tiba-tiba dia pegang pistol dia, kemungkinan besar dia akan salah guna pistol tu. Maksudnya kalau ada senjata pun tapi tak ada skill, useless juga kan cikgu? Betul lah maksudnya? Betul, setuju Azhar, setuju. Dia somehow rather dia related macam tu. Maksudnya kalau kita belajar keris sekalipun, skill tu boleh diguna pakai juga kan cikgu? Tak adalah langsung tak relevan. Kan? Okey, apa yang saya boleh cerita tentang apa yang saya lalu, contoh kamu dah belajar berapa banyak kunci dah? 7 kunci atau 30 kunci. Berapa banyak kunci yang kamu buat sekali tu pun dalam latihan tu, mungkin dalam kehidupan yang sebenar satu pun tak digunakan. Ataupun mungkinlah pakai satu atau dua. Tapi bukan erti kata kunci tu yang kita belajar tu yang untuk digunakan dalam real life ataupun segalanya, tapi latihan membuat kunci tu, ya Allah, saya kejap macam mana saya nak buang benda-benda komen ni. Kejap. Tapi latihan tu yang dipanggil conditioning badan kita sebenarnya. Maksud saya conditioning ni ialah menyiapkan badan kita, maknanya bila berlakunya perkara betul-betul, contoh kamu bergelut dalam toilet, ada penjahat masuk dalam toilet kan. Masa itulah badan kamu tu dah sedia, dah prepare. Maknanya kamu tak ingat dah masa tu kunci berapa, nak buat kunci tahu berendam ke kan, patah dayung ke apa, kamu tak ingat dah masa tu. Tapi sebabkan kamu dah biasa buat, setiap kali kamu training, kamu dah buat kan, kamu tahu tengok dia dah golek je. Itu cerita dia. So apa yang kita belajar ni, senjata ke tak ada senjata ke, basically dia bukan kepada untuk kita nak, sebab kita pun belajar seni bertahan diri. Wandai. Kita bukan nak belajar seni bertahan diri, tapi kita belajar seni bertahan diri bukannya kita nak menyerang orang lain. So bila dia orang komen, dia orang kata, masyarakat kata, oh kita sekarang dah pakai pistol apa semua, memang sebab kita bukan nak pakai pistol, kita nak bertahan diri kita sendiri. So cerita dia ialah takkanlah kita nak pergi beli pistol mahal babe. Betul. So isu tu sebenarnya panjang nak dikupas, tapi kata mudah dia ialah, kalau macam saya bila ada orang bercakap yang tu, saya ayat saya ialah saya bersilat ni untuk basically untuk badan saya sendirilah, untuk bersukan, untuk kesihatan dan untuk self defense. Saya bukannya nak pergi cari pistol ke apa ke, ataupun nak pergi, kalau tiba-tiba ada pistol depan mata pun takkanlah saya nak pergi cari pistol nak lawan balik dengan pistol. Betul? So apa yang ada kepada kita, worst case kan. Zulef kenapa? By the way, kalau ada yang tengah tengok ni nak tanya soalan, boleh je tanya soalan. Okay. Jadi seterusnya cikgu, ni isu yang agak orang cakap kontroversi sikit lah. Kan kita silat bukanlah semata-mata bersilat saja atas padang, kita pun ada busana kita sendiri, kita belajar lipat tanjak, kita ada buku, semua tu. Lepas tu adalah pihak ni dia cakap yang golongan pesilat ni gunakan isu sentimen bangsa ataupun nak memartabatkan bangsa Melayu ni, kita punya apa, orang cakap adat dah apa semua ni, untuk keuntungan, untuk pengaruh diri sendiri. Hoi, tu pendapat cikgu macam mana? Soalan tu patutnya yang jawab tu Sufi Al-Hasani tu patutnya. Saya ni kisah ni, saya nak pakai tanjak tadi, tapi saya dah tengok tanjak saya dah jadi macam ni dah. Anak main ni bukanya habis. Kita nak lipat balik tak reti. Alamak cikgu. Macam mana ni? Kalau Azhar boleh tolong ajar nak lipat balik, ataupun Cikgu Sufi Al-Hasani boleh tolong ajar balik macam mana nak lipat ni. Tengok jadi macam ni dah. Budak-budak ni belajar tahap satu baru.
Okey, soalan tu uh, soalan tu dia macam minda sikit lah sebenarnya. Um, Maksud Azhar ni ialah dia orang monetize silat ni, menggunakan silat ni kan. Kalau tanya saya mungkin akan jawab 2-3 jenis jawapan yang berbeza lah, tapi pada malam ni saya jawapan saya mudah aja. Biarlah. Biar. Bagi saya biarlah. Sebab benda sama je, mungkin kalau bukan, takkanlah nak suruh orang Cina pula yang buat tanjak dan kita beli. Dan siapa lagi yang nak tanjak dan kita beli? Orang kita lah juga, betul? So, dan satu lagi, bila mereka-mereka ni yang buat tanjak ni apa semua, basically hidup dia orang tu memang dah didedikasikan untuk memetabatkan warisan kita sendiri. So bila yang dia buat cantik tu, apa salah kita memang appreciate. Bila dia jual cantik tu dah mahal, memang kualiti, kita tahu kualiti kan, jual mahal. Bagi saya, beli je lah, tak ada masalah. Sebab itu memang harga dia. Benda yang sama je kalau macam bangsa lain kan, dia buat benda yang untuk bangsa dia, yang boleh buat berkualiti apa semua, orang bangsa dia beli je mahal, tak ada masalah pun. Yang buat tak cantik tu janganlah kita beli mahal kan. Ya. Betul, Cikgu Sufi cakap Bangla buat tanjak pun ramai beli. So saya tak setuju lah tu. Bangla buat pun kita pergi beli. Kenapa? Orang kita ramai lagi boleh lipat kan. So bila yang buat cantik tu memang kita patutnya appreciate lah. Yang hidup dia, berapa lama dia belajar benda tu, melipat apa semua kan. Tu tak campur lagi kain-kain dah rosak sebab salah buat lah apa semua kan. So kita appreciate, dan kalau mahal bagi saya belilah, tak ada masalah. Kalau tak mampu beli yang mahal, belilah yang murah. Kalau macam saya ni dah jadi macam ni saya tak tahu apa ni. Cikgu saya boleh tolong. Tapi pun je lah, kita nak lipat tenaga. Kita lipat tanjak pun boleh tenaga, kain pun nak kena beli, bukannya free datang tu. So betul, saya rasa logik lah kita jual beli ni untuk kelangsungan hidup juga. Isu dia mudah je Azhar. Kalau orang lain jual, kalau bangsa lain jual, orang kita beli tak ada masalah pun. Dia bila kita bangsa sendiri jual, mulalah makcik asal karipap ni mahal. Inti sikit. Orang lain jual, beli je. Beli kat Starbucks tu kopi mahal, beli je, tak ada masalah. Kan? Kena kedai Melayu, makcik apa pasal kopi O ni RM2. Mula komplain. Itu satu lagi masalah kita juga. Masyarakat pun patutnya tahulah benda-benda macam ni. Terus okey, soalan seterusnya. Macam kita tahu, kita ni setiap pesilat ni adalah wajah ataupun duta kepada silat gayung itu sendiri. Jadi saya rasa cikgu dah sentuh sikit tadi, tapi ni mungkin boleh detail sikit. Saya nak tanya tentang sikap yang sesuai yang perlu kita sebagai seorang pesilat ni bawa untuk menjadi role model pada orang lain, supaya orang tak adalah pandang serong, walaupun yelah tak semua tu salah masyarakat juga pandang serong, tapi kita nak betulkan masyarakat ni macam mana? Apa yang sikap kita perlu ada? Okey, pertama sekali mungkin saya ayat dia mudah je, tapi latihan tu sendiri. Makna latihan silat tu sendiri penting. Dan dia kata banyak konteks sebenarnya bila cakap latihan ni. Okey, contoh paling mudah lah. Ya, ini dia balik pada cerita masyarakat, pandangan masyarakat tadi. Contoh saya ada juga dengar cerita yang mana bila ada buat demo cedera, buat demo lompat gelung api, terkena gelung api, terbakar kaki apa semua kan. So pada masa saya memang tak jadi benda macam tu. Bukan nak kata saya akan buat benda magic ke apa, tak. Tapi cerita dia ialah benda-benda tu semua perlukan latihan. Setiap kali demo tu, whatever demo ke kamu nak buat macam mana sekalipun kan, nak buat persembahan ke, ataupun nak buat persembahan silat, ataupun nak masuk pertandingan, semua benda tu memang perlukan latihan. Sebab bila kita dah bercerita tentang senjata ataupun cerita benda-benda yang bahaya kan, ada gelung, ada api kan, ataupun lompat kaca ke apa, benda-benda yang pelik-pelik ni kan, macam mana pun latihan tu penting. Gelung api tu benda tu nampak simple tapi perlu latihan juga. Contoh kalau macam pesilat olahraga sendiri pun kan, bila dia nak masuk pertandingan tu, dia kena latihan lah. Bila tak latihan tu yang dia senang injured dan sebagainya. Macam kita tengok orang main bola kan,
Memang dia orang berlatih hari-hari. Jadi bila dia berlatih hari-hari, dia tak adalah injured, ankle sakit ke, apa ni cerita ni. Tak ada macam. Yang tahu je tahu. So cerita dia bila apa tadi? Saya cerita tadi apa tadi? Latihan je. Allah. Latihan. Okey. Contoh bila orang main bola pun dia akan praktis. So ramai je macam umur saya ni yang tak turun latihan apa semua, tiba-tiba kawan-kawan ajak main bola kan. Besok main bola confirm injured. Injured macam-macam lah, hamstring lah, ankle, lutut. Itu memang normal. Ya, saya handsome. Terima kasih Cikgu Zul. So bila tak ada latihan tu memang insyaAllah senang injured. Memang senang injured. So bila injured tu senang lah. Bila balik injured tu, mak bapak pun cakap lah, itulah bersilat lagi. Bersilat memang lah. Luka-luka injured macam-macam. Jadi benda pertama sekali untuk pesilat, especially kalau macam macam mana sebut dia, mindset. Mindset. Okay, contoh di mindset kan, contoh bila kata kamu nak buat demo ke apa kan, make sure buatlah latihan. So ada kawan-kawan yang malas nak turun latihan, nak buat demo ke apa ni, cakap dia make sure kena buat latihan juga sebab kalau tak injured. Okay. So bila latihan ni memang pertama sekali lah bagi saya, macam mana pun semua benda kena latihan. Tak kisahlah nak masuk pertandingan ke, tak nak masuk pertandingan ke, ataupun setakat bersilat untuk masuk grading ke kan, ataupun kadar suka-suka pun, tapi main latihan ni nombor satu lah. So yang keduanya bagi saya, yang kita cerita tadilah, tak stop tu satu kan. Yang kedua yang bagi saya, asobiah. Ni satu juga ni, especially bila dalam kelab-kelab ni. Kejap lagi nampak geng budak silat gayung satu grup, geng silat satu grup. Okey. Bila nampak kamu satu grup tu, dia mudah je orang akan nampak dia orang ni poyo, ataupun bila kamu dah jadi satu grup macam tu, asabiah sangat, dah campur dengan orang lain, so tohmahan tu akan mudah sampai. So saya kalau macam saya suka memastikan pesilat ni dia bercampur dengan masyarakat. So kalau main bola tu main bola lah, malam kita belajar silat. Yang main rugby tu main rugby lah, malam kita belajar silat kan. Yang main badminton ke, yang main netball tu pergilah, malam kita belajar silat. Janganlah korang pula pergi macam okey, yang silat geng team dengan silat je, tak nak team dengan orang lain. Ada juga. So benda-benda bila terlalu asabiah ni juga, dia especially bila di IPT ni, dia memang mengundang kepada kecaman. Cikgu Syakir memang suka perkataan kecaman ni. So dia mengundang kepada kecaman. So apa yang kita nak, sebab kita sebagai kamu kata tadi duta kan, duta silat. So kita sebagai duta ni kita patut bercampur dengan masyarakat, bukannya kita lagi duduk sekelompok macam tu. So kita kena tunjukkan yang silat ni sebenarnya bukanlah apa yang dia orang fikir ni. Silat ni memang duduk dalam dia punya komuniti sendiri, dia tak nak campur orang lain. So kita tak nak macam tu. Itu semua yang sebab sifat yang macam itulah yang menyebabkan mendatangkan kecaman sebenarnya. So kita nak alih-alih silat ni sebenarnya dia keluar. Macam zaman saya kelab kita orang dulu ada yang pergi campur, pergi naik gunung, turun gunung, ada yang pergi berbahas lah, ada yang pergi main rugby lah, ada yang pergi main bola lah. So kita nak macam tu. So dia nampak okay, orang silat ni cool. Orang silat ni sebenarnya bukannya seperti yang kita expect, silat ni kena duduk, tak boleh campur, tak boleh bagi tahu rahsia silat dia. Kita nak macam tu. Lepas tu yang satu lagi yang saya suka ni ialah perasaan star. Okey, perasaan star ni pun satu macam penyakit juga ni. Perasaan star. Jadi bila dia dah belajar silat dia hebat sikit, okey dah bengkung, dah hijau, dah merah, okey dia start perasaan star, tak nak turun training. Perasaan star, dia mulalah tak nak campur dah dengan orang. Abang Ali, apa khabar? Cikgu Ali. Lepas tu bila perasaan star ni pula tak nak turun training, lepas tu dia dah jadi shock sendiri. Lepas tu dah mula mengajar ilmu bukan-bukan. Pun ada juga. Dia dah perasaan star sikit, dia dah mula mengajar benda pelik-pelik. Katakan kamu nak pergi pertandingan ke apa, mula ada buat teori pelik-pelik lah apa. Ini normal. Saya nampak dah ramai dah, bukan seorang dua. Saya nampak ramai dah macam ni.
Dia dah perasan star sikit, dah masuk satu pertandingan. Baru satu je pertandingan dia masuk. Itu pun kalah. Balik pertandingan tu mula dia mengajar orang pula. Macam lah dia maha guru. Itu ada juga tu. Saya tahu Azam mungkin ada jumpa juga dah kot. Dah tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan pun ada juga. Jadi benda-benda yang macam ni dia bila perasan star tu basically orang tak tahu dah dia ni pesilat, dia ni dah pernah masuk pertandingan apa semua. Lepas tu dia pula dah jadi perasan star macam tu. Jadi kita nampak masyarakat dah mula dah melabel dan mengecam. Ni budak silat lah ni. Baru masuk pertandingan satu kalah tapi action lebih. So tu benda-benda yang kita tak padahal seorang je buat. Yang baik-baik macam Azhar ni lah yang dikecam juga. Kan? So kita nak yang berfikiran terbuka. Yang fikiran terbuka, tak nak asobiah campur dengan orang apa semua. Dan yang paling penting sekali, kita tak nak jadi macam star tadi. So basically bila hebat macam mana sekalipun, katakan Azhar dah bengkung merah, dah bengkung kuning kan, dah hebat. Boleh mengambur 10 orang kan, boleh masuk sparring, kalah semua orang yang lain. Kita patut ikut resmi padi. Kan? Makin berisi, makin tunduk. So untuk orang yang betul-betul beramal silat ni patutnya dia faham benda tu. So bila dia makin berisi, patutnya dia makin tunduk lah. Itu yang kita nak. Kita tak nak baru berisi sikit dah jadi star, perasan star. Sebab saya, ini cerita pengalaman saya lah, bila saya campur dengan yang katakanlah silat tempat lain apa semua kan, yang mana yang memang hebat-hebat, contoh macam Cikgu Zul tu, dia wakil negara tu. So dia orang ni bila makin hebat, dia makin merendah diri. Kita tak nak jadi jauh kampung, baru menang sikit apa semua dia dah action lebih lah. So kita nak make sure kawan-kawan kita, kawan-kawan Azhar ni yang bukan yang macam tu. Satu lagi saya pun nak kupas balik contoh yang macam tadi lah, yang bila cedera kan, bekas senjata masa demo apa semua lah. Besar-besaran, betul. Benda tu pun saya secara personalnya saya tak setuju. Saya tak setuju yang mana bila dalam majlis demo orang kahwin kita gunakan senjata. So kita bila Azhar nanti bila ada katakan gayung mindset dipanggil untuk buat demo, kita tengok jugalah, tengok audiens tu sendiri. Kalau memang dalam audiens tu memang contoh dalam pertandingan silat sendiri kan, semua orang-orang silat dan kita lain, kita boleh buat lasak ke apa ke. Kadang-kadang audiens tu mungkin rektor kan, ataupun pensyarah, student. So kita ambil yang santai, demo yang santai apa semua. Kalau macam kena panggil demo orang kahwin, buat bunga-bunga Tanjung, sudahlah. Tak payahlah buat lebih-lebih kan. Bahaya. Cikgu ada sentuh pasal bunga Tanjung tu kan. Kita orang dulu waktu persembahan kelab militer, kita orang pernah buat bunga Tanjung. Lepas tu adalah seorang student lah, seorang budak ni, dia tengah pegang bola tau. Dia cakap kat kita orang, dia cakap kawan dia lah, tapi kita orang kan depan tu dengar lah. Dia cakap, apa relevannya silat ni belajar bunga semua ni, kalau aku main bola sekarang, apa dia boleh buat? Apa boleh ke dia lawan sekarang? Padahal bunga tu macam tak relevan dah. Itulah cikgu. Kalau cikgu lah kat tempat kita orang ni, cikgu nak cakap macam mana? Dia tengok persembahan, dia cakap macam tu depan. Dia macam agak tak sopan lah. Kalau saya tak layan je nak cerita dia. Sebab saya, minta maaf sebab saya, masa saya dulu tak ada orang berani cakap macam tu. Oh yeah. Bukan nak bermaksud lain, tapi tak terjumpa perkara macam tu lah. Alhamdulillah mungkin sebab kawan-kawan saya semua pun memang yang dalam ni, yang join-join ni semua kan. Semua yang memang semua open minded apa semua. So far memang tak adalah yang cakap macam tu. Sebab basically dia orang dah tahu memang bila kita silat gayung ni memang akan nampak, dia tahu bila demo tu kita buat yang lain, bila yang sebenar dia, yang kasar, yang ganas tu kat tempat lain. Sebab kita takkanlah hari-hari nak ganas kan, sakit lah badan. Dah lah suka buat demo je, tiba-tiba nak sampai bengkak-bengkak, tak berbaloi juga. Apa Cikgu Ali kat MU ada apa? Ada kan? Tak ada. Cikgu Syakir kata lempang je.
Siapa yang cakap yang tu kita Baru lempang tadi je. saya Ha. Tapi kalau saya lah, kalau saya dekat situ kan, saya panggil dia, ajak nanti datang lah malam-malam ke apa ke, kita try lah sparring sekali macam mana. Hmm, kan. Jadi sebenarnya masyarakat pun kena dah jaga mulut juga. Oh, tak, Macam kita tak boleh cakap kalau macam tu. tak tahu tu tanyalah. Janganlah macam nampak lepas tu assume sendiri. Lepas tu dah ni jadi salah faham. Tak boleh juga, kita tak boleh nak kontrol sebenarnya benda tu, Azhar. Masyarakat punya pandangan ni kita tak boleh nak kontrol, tapi kadang-kadang tu ada setengah benda tu kita terpaksa macam biarlah orang nak cakap apa, tapi benda yang kita boleh kontrol, kita kalau kita, selagi kita boleh cuba sampaikan, kita sampaikan kan. Kalau orang macam tu memang takkan habis. Kalau kita nak layan dia, takkan habis. Tak sempat Azhar nak bersilat ke apa ke. Sebab kejap lagi nak pergi layan dia ni pula, kejap lagi dia ni pula cakap nak melayan ni pula. Dah masa bila pula nak belajar bersilat, betul? Jadi negativity ni pun taklah memberi kesan sangat pun, memberi kesan yang besar sangat pun pada kita ni. Cuma Betul. atas kita lah nak melayan ke tak. Betul. Betul. Okay, ada yang ada soalan? Cikgu ini cakap negativity sentiasa ada. Betul cikgu? Kena positif. Jangan COVID positif sudahlah cikgu. Positif sekarang sensitif sikit. Cikgu, kita tanya tadi. Sekejap Cikgu ada pengalaman, bukan cikgu ada apa-apa nak share. Maksudnya pengalaman time zaman cikgu study dulu yang mungkin kita orang boleh buat contoh. Kita orang pun baru lagi. Jujurnya saya masa zaman saya belajar dulu, saya memang tak ambil, mungkin ada sebenarnya tapi saya tak ambil pot sebenarnya. Mungkin ada orang yang cakap macam-macam ke apa ke yang silap kan, tapi saya tak ada yang sampai ke saya lah sebenarnya cerita dia. Sebab contoh macam saya cerita tadi, apa yang pasti ahli kelab kita orang semua memang bercampur dengan semua kelab lain lah, bercampur dengan masyarakat apa semua kan. So bila kita bercampur dengan masyarakat tu, dia orang tak ada sebab nak cerita belakang lah, satu. Yang keduanya, kalau ada benda pun dia orang terus bagi tahu je lah, kenapa silap macam ni, kita boleh terus beritahu. Dia tak build up, dia cerita dengan dia membawang dengan dia, lepas tu dia jadi cerita last sekali buat cerita pula, silap gayung ni sebenarnya ada mistik, ada buat buka gelanggang dengan ayam, darah ayam ke apa ke. Okay, itu sebab bila dia tak ada tempat nak tanya. Satu lagi memang dia sama dia bercerita lah sekali jadi macam tu. So bila kita ahli kelab kan, ahli persatuan, dia memang campur dengan masyarakat. So bila katakan dia ada soalan ni, dia terus tanya macam, betul ke korang buka gelanggang dengan darah ayam? Mana ada, tak ada, kita memang baca Al-Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. So okay, terus dia punya ketidakpastian tadi terjawab kan. So dia terus tak adalah membawa cerita pelik-pelik ke apa ke, tak ada. Main basikal, saya main basikal. Okay, so itulah, part itu saya minta maaf, saya mungkin kurang pengalaman, cuma yang pastinya masa saya belajar dulu adalah silat lain yang selalulah cuba nak menidakkan, nak kata dia paling hebat apa semua, which is kita orang tak layan. Kita orang tak layan, satu. Lepas tu yang keduanya, adalah dia nak cuba test kunci lah apa semua kan. So dia tak adalah jumpa saya, dia jumpa ahli-ahli silat yang lain. So cerita dia. Tapi jadi kalau apa-apa aktiviti yang kita buat selain daripada silat, contoh kita collab dengan kelab-kelab lain pun sebenarnya tak rugilah. Untung pada kita jugalah. Tak rugi. Sebenarnya banyaklah collab dengan kelab lain. Betul. So masa saya dulu, saya selalulah collab dengan kelab-kelab lain, even kelab bahasa Cina pun ada juga kita collab. Mana
sampai dia orang panggil kita orang untuk buat demo masa dia orang punya dinner. So dia orang dinner dan kita buat persembahan masa dinner dia orang, dan dalam demo persembahan tu pun dapat duit sebenarnya. Dia orang bagi pula duit untuk masa dinner kita orang kan. So macam itulah sampai macam dan pada waktu tu senang kata sebab kita open dan kita pastikan yang nampakkan silat ni sebenarnya senang bercampur dengan semua orang dan boleh disesuaikan dengan zaman. So setiap kali ada function ke apa ke, insyaAllah masa tu memang badan pelajar ke ataupun universiti akan panggil kita orang untuk buat demo depan menteri ataupun masa majlis apa-apa. Sebab kita nak cuba nampakkan yang silat ni memang basically bukan dalam kepompong kita kan. Kita boleh bercampur, boleh, tak ada masalah, kita boleh sesuaikan dengan audiens kita pula kan. Kalau katakan depan tu menteri, janganlah tiba lompat ke situ kan. Kita buatlah demo gimmick yang mudah, yang senang difahami kan. Ataupun di depan kita tu mungkin profesor-profesor lain pula dia punya gimmick dia macam tu. So taklah semestinya setiap kali demo, setiap kali itulah nak kena buat golongan 10, benda yang sama juga. Ataupun setiap kali demo itulah nak kena buat jurus 1 sampai 7, tak ada. So kita, itu benda yang macam mungkin Azhar dan kawan-kawan boleh fikirkan lepas ni macam mana kan. Sebab benda ni dia memainkan peranan sebenarnya. Demo-demo ni semua memainkan peranan terhadap masyarakat juga. Banyaklah. Masyarakat nampak lah kepelbagaian tu. Ada yang nampak nampak beruban pula. Menarik lah sikit. Betul, kena recycle je. Okay, sebab benda yang sama juga. Basically contohlah, saya suka sentuh bela diri lain ni sebab benda yang kita patutnya contohi sebenarnya. Contoh kalau Azhar tengok taekwondo kan, basically pelajaran dia sama. Tapi bila tengok sekarang ada yang taekwondo yang siap dengan lagu, bila dia buat demo dengan lagu, yang siap dengan joget lah apa semua kan. Sebab dia nak menarik minat dan nampakkan yang mana taekwondo tu dia boleh ikut trend terkini. Dia boleh ikut dengan masyarakat sekarang. So bila kita terlalu terkongkong dengan kita punya satu kelompok tadi, dengan satu pemikiran kita, so dan lepas tu kita pula memang bila kita buat demo ke apa ke, kita memang tak boleh nak ikut trend sekarang ke apa ke. Maknanya tak adalah nak suruh kamu bersilat melompat-lompat pula berjoget, tak, tapi maknanya lebih nampak cool dan lebih difahami dengan zaman media sosial sekarang kan. Jadi benda tu menyebabkan pandangan masyarakat tu sendiri akan nampak yang silat ni cool lah sebenarnya. So maksud cikgu, kita orang pun kena upgrade sikit lah, up to date jugalah. Contohnya macam baru-baru ni dekat IG kan ada yang trending challenge yang setiap pesilat tu, tak tahulah pesilat ke apa benda ke, bela diri lain kot yang buat challenge menyepak lah, menumbuk lah. Tak tahu lah cikgu pernah tengok ke tak? Ya, betul, pernah tengok. Boleh jugalah kita orang buat macam tu. Betul, bagi saya tak ada masalah benda tu semua. Sebab basically itu yang masyarakat lihat dan nampak sekarang. Asalkan kita punya pelajaran tu tetap sama, pelajaran tu tak tukar, tiba-tiba kamu belajar tiba-tiba yang patutnya tumbuk tangan kanan, dah minggu depan semua dah tumbuk tangan kiri pula kunci. Macam tu tak nak lah kan. So pelajaran tu tetap sama, yang pentingnya. Yang keduanya, whatever yang demo tu ialah cerita nombor 2 lah, cerita demo kan. So apa benda katakan di media sosial kamu nak buat challenge apa-apa pun, bagi saya itu adalah perkara yang bagus. As long kita tak ada yang tiba-tiba mengada yang macam mana cakap mengubah pelajaran ataupun yang tiba-tiba menunjukkan rahsia ilmu tu sendiri. Bagi kalau tiba ada yang tunjuk rahsia ilmu tu pula, kalau macam kunci ni patutnya macam ni, bagi saya itu salah lah. Sebab itu sepatutnya diajarkan dalam gelanggang. Okay, faham. Maksudnya walaupun kita still up to date, jangan lupalah kita punya silat itu sendirilah. Betul. Jadi sebelum saya tutup live ni, ada yang ada soalan tak? Atau ada yang ada soalan? Jangan tanya lah.
Dia orang ni saya ada yang nakal-nakal ni kan tanya benda pelik-pelik ni. Mana tahu ada yang baru, orang nak baru kenal. Saya Sebab cakap saya yang jangan nampak ada yang bukan silat juga kat sini. Mana nak tahu nak tanya. yang jangan tanya tu kawan-kawan saya tu yang pelik-pelik tu. Kak Nani. Hai. Kata ada salam, saya nak ni je. Azhar kat mana tu? Dekat Ipoh. Oh jauh Dekat Ipoh. rumah kawan. Okey. Bukan di rumah sendiri Tak sempat balik je aku. Stranded dekat sini. Oh okey. Alright. Okay, maybe saya ada satu pesanan terakhir lah sebab bila cerita pasal pandangan masyarakat ni dan cerita pula masa tentang pelajar IPT pula kan, IPT atau pelajar di sekolah. So yang penting sekali ialah benda ni berat sikit lah sebenarnya. Permintaan saya ni berat sikit sebenarnya untuk mungkin Azhar dengan kawan lah kan. Dia tanya kawan lelaki ke perempuan? Kawan perempuan lah. Cikgu. Kawan perempuan cikgu. Kawan perempuan. So permintaan dia ni berat sikit lah tapi benda yang sama saya minta dengan maknanya kawan-kawan yang bersilat dulu, benda yang sama juga. So bila kita dah bersilat ni, cuba dapatkan result yang terbaik dalam belajar. Sebab ramai je yang masuk silat ni, lepas tu result dia tak bagus, dia salahkan silat. Oh sebab bersilat ni, lepas tu mak dia kata, adalah kau jangan bersilat lagi lah, kau fokus lah exam tu apa semua. Kejap lagi dia tak datang silat pun lah, dia sibuk je benda lain, tapi dia cakap kat mak dia salah silat juga, ada yang macam tu. So bila kamu dah bersilat, sayangkan silat ni, kamu suka dan nak pastikan orang semua tak sepandang serong pada silat ni, antara benda yang boleh dibuat ialah dapatkan result yang terbaik. Kalau boleh first class lah. Itu je harapan saya. Berat first class. Faham. Maksudnya dalam bersilat. Maksudnya bersilat ni janganlah sampai lupa pelajaran. Tujuan utama masuk universiti pun untuk belajar. Oi, tak. Ini permintaan ni lain. Dia bukan jangan lupa. Dia memang kena score sebenarnya. Kena score. Maksudnya silat ni patutnya kena score. Sebab benda sama je, katakan kalau ada je yang kamu tengok scorer-scorer yang lain tu hari-hari dia main netball okey je, tak ada masalah pun kan. Ada scorer-scorer yang lain tu hari-hari dia pergi katakan main bola ke apa ke, tak ada masalah pun. Janganlah Cikgu Ali, saya tak suruh student pun. Kita nak cakap pun malu. Tapi benda macam tu. So benda bila kita score, maknanya mak ayah pun tak ada rasa sikit pun rasa nak marah pada silat ke apa ke. So dia nampak okey betul lah. Macam ni lah silat yang kita nak. So tak ada masalah anak aku ni pergi belajar silat, tak apa. Dia sihat badan apa semua dan dia juga boleh fokus pada pelajaran. Cikgu ada orang tanya soalan. Chazki. Cakap apa hujah cikgu, orang dekat luar sana anggap siapa masuk silat je gangster, kaki tibai. Macam mana tu cikgu? Tak nafikan ada je. Tu dia kata azan kan kat telinga. Dia kalau kaki tibai ni sebenarnya tak kisah dia masuk silat ke tak masuk silat pun, dia akan kaki tibai juga, dia akan gangster juga. Tapi okey, bila kita belajar silat ni sebenarnya, orang yang betul-betul belajar silat, bila dia belajar silat dia dah tahu silat, dia tahu macam mana pukulan yang boleh membawa kecederaan, yang boleh membawa mudarat, yang boleh bawa kepada maut apa semua. Bila dia dah faham silat tu, dia dah faham tumbukan, dia faham serangan yang berbahaya apa semua, insya-Allah dia tak jadi gangster dah. Sebab apa? Sebab orang yang dah faham bahayanya apa senjata yang dia ada kat tangan dia, dia faham macam mana nak tumpaskan musuh dia apa semua. Kan? Sepatutnya dia lah yang akan jadi penyelamat pada orang lain. Dia tak akan jadi gangster lah. Gangster ni semua yang datang pergi tumbuk ramai-ramai je. Orang silat dia takkan tumbuk ramai. Dia kalau nak betul one on one. Contohlah kalau betul dia samsing pun. Kalau betul dia nak gaduh pun dia panggil one on one. Yang 10 lawan 1 pergi ramai-ramai apa semua ni,
cerita je mungkin dah dia ada nama silat, belajar silat mana, tapi percayalah dia bukan orang pengamal silat. Okey, dia yang belajar silat dan yang mengamalkan silat ni beza. Yang belajar silat ni mungkin datang satu hari ni, mungkin register bawa silat A kan. Lepas tu besok cakap, aku dah belajar silat A apa semua, tapi tumbuk pun tak reti. Okay. Tapi orang yang betul-betul belajar silat, siapa tadi? Shazukwe saya cerita balik Shazukwe. Orang yang betul-betul belajar silat dia dah tahu bahayanya tumbuk dia sampai kat mana kan. Kalau dia tumbuk dekat leher ni macam mana impact dia, kalau dia tumbuk dekat ulu hati macam mana impact dia kan. Dia takkan dah pergi 10 lawan 1 dah. Dia kalau nak pergi, kalau betul-betul dia marah kat orang tu pun mungkin dia ajak dalam one by one, contohlah. Tapi bukan gangster. So yang gangster ni bagi saya orang yang bukan beramalkan silat lah sebenarnya. Dia mungkin pernah belajar tapi dia bukan mengamalkan silat. Okey, soalan lain. Soalan lagi ke? Sedih, saya sedih ke ni. Cikgu Zul nanti tolong. Tengok-tengok jadi macam ni. Cikgu Zul tolong. Okay, saya rasa sampai sini je kot. Macam dah tak ada soalan. Jadi cikgu dah banyak tajuk yang, dah banyak benda yang cikgu kupas tadi. Saya rasa sangat bermanfaat kepada saya dan juga yang mendengar. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sebab cikgu sudi luangkan masa live dengan kami. Dan lepas tu, terima kasih juga banyak ilmu yang cikgu bagi. Terima kasih juga kepada yang tengok sebab support kita orang. Terima kasih. Jadi, semoga kita jumpa lagi lah cikgu. Terima kasih banyak. Okay, Pada terima yang kasih lain, banyak. stay at home. Stay safe, stay sane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay guys, thanks for watching.